الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah SWT. Kita dapat solat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan ibadah kita dan Allah Ta'ala beri sedikit kelapangan masa pada kita pagi ini, dapat kita sama-sama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sementara menunggu hari semakin cerah. Mudah-mudahan Allah SWT terima doa kita, zikir kita, solat, ibadah kita dan sebagainya sebagai bekalan yang kita akan bawa mati, dan itulah sebaik-baik bekalan yang kita kena sediakan untuk kehidupan di akhirat. Kita semua maklum bahawa hidup kita di dunia ni tak lama. Kita pun tak tahu berapa lama kita boleh hidup di atas muka bumi Allah SWT. Ada yang sampai umur usianya lanjut, ada yang masih muda tapi meninggal juga mungkin sebab sakit ataupun mungkin kerana kemalangan dan sebagainya. Kita semua tidak tahu berapa lama kita boleh berada di atas muka bumi Allah SWT. Dan zaman kita hari ni pula, penyakit ni macam-macam jenis. Ada yang sakit muda pun sakit. Saya setakat ni beberapa kawan-kawan yang sekolah sekali, kawan yang belajar di universiti sekali, ada yang telah pergi mendahului, umur baru 40-an tapi Allah Ta'ala dah jemput pergi. Dan ada juga di kalangan kawan-kawan yang muda lagi, sebaya macam-macam penyakit. Ada yang kena buah pinggang, kena buat dialisis. Ada yang kena gout kronik, macam-macam lah ya, penyakit yang Allah Ta'ala beri. Dan itu merupakan suatu bentuk ujian. Semuanya itu ujian daripada Allah SWT. Dan kita sebagai hamba Allah kena redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kerana ujian yang Allah timpa pada kita ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengangkat darjat. Ujian sakit ke, ujian senang, dan apa bentuk ujian pun, sebenarnya Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, dan Allah Ta'ala nak beri pengampunan kepada kita. Maka sebab itu kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka itulah di antara sebaik-baik persiapan dan persediaan kita sewaktu kita berada di atas muka bumi Allah SWT ini. Selagi mana kita hidup, selagi itulah Allah Ta'ala akan uji kita. Selagi mana kita masih bernafas dan bernyawa, selagi itulah Allah Ta'ala akan timpakan ujian dan fitnah pada kita. Tapi kita sedar bahawa setiap bentuk ujian Allah, apa pun Allah Ta'ala uji kita, tujuannya ialah untuk
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak nilai kita ni, siapakah di kalangan hamba-hambanya adalah yang terbaik. Maka kalau kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala sediakan syurga, Al-Jannah, tempat yang menjadi tumpuan yang kita akan pergi bila di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita semua buat persiapan, kita semua buat persediaan. Kita kena bersedia setiap waktu, setiap masa dan setiap ketika. Maka sebab itulah setiap detik dan waktu yang berlalu dalam hidup kita, jangan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak duduk dalam keadaan kita tidak lupa pada Allah, maka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat kepada Allah ni disebut dalam Quran zikran katsira. Kita kena ingat Allah Taala ni banyak-banyak. Banyak kena ingat. Di mana waktu pun kita berada, ingat pada Allah SWT. Waktu kita dalam ibadah solat, alhamdulillah, mudah-mudahan pada waktu itu kita fokus ingat zikrullah, ingat pada Allah SWT. Yang kita bimbang, kita risau ialah selepas selesai sembahyang lupa pada Allah. Ini itu kita takut. Sebab itu kita kena perbanyakkan waktu dan masa kita untuk sentiasa ingat pada Allah SWT. Dan kalau Allah Ta'ala jemput kita pun, paling-paling tidak kita berada dalam keadaan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini para jemaah sekalian, kita akan sambung balik perbincangan dalam bab-bab yang terakhir daripada buku Maza Ya'ni Intima'i lil Islam. Sebelum ni kita menyatakan bahawa rukun bai'ah itu ada 10, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dan dua perkara telah kita sebut sebelum ni, iaitu rukun yang pertama ialah faham, al-fahmu, dan rukun yang kedua yang kita sebut sebelum ni ialah ikhlas, itu sifat al-ikhlas. Pada pagi ni insya-Allah kita sambung pada rukun bai'ah yang ketiga, yang dinyatakan ialah al-amal, iaitu amal. Maksud amal di sini ialah melakukan islah diri, membentuk rumah tangga muslim, membimbing masyarakat, membebaskan watan, memperbetulkan pemerintah sehingga benar-benar Islam, mengembalikan kewujudan ummah Islamiyah di peringkat antarabangsa dan menjadi pembimbing dunia dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia sehinggalah fitnah dan halangan tidak berlaku dan kepatuhannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi perkara yang ketiga bila kita sebut tentang arkanul bai'ah, rukun-rukun bai'ah, sebelum ni kita sebut tentang faham, kemudian ikhlas. Yang ketiga pada pagi ni kita sebut tentang amal. Maka setiap perkara yang kita nak buat, kita niat nak buat, tapi kalau kita tak buat, maka kita tidak akan mencapai hasilnya. Maka sebab itu kita kata bila sebut amal di sini, ada kerja buat yang kita perlu lakukan. Dan merujuk kepada perbahasan di sini ialah bila kita sebut tentang amal, maka kita perlu lakukan islah. Islah ni kita memperbaiki keadaan diri kita bermula dengan diri. Sebelum kita mengislahkan masyarakat, sebelum kita nak islah orang lain, maka dia perlu bermula daripada diri. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak menyampaikan mesej dakwah, maka orang menilai kita. Orang tengok pada kita dulu. Orang tengok kita buat ke tak buat. Kita suruh orang buat tapi kita tidak buat. Maka sebab itu para jemaah sekalian, islah mesti bermula daripada diri kita. Kita perbaiki, kita perelokkan akhlak dan sikap dan sifat kita, maka barulah bila kita nak sampaikan suatu mesej, maka orang boleh terima. Sebab apa? Apa yang dia kata, dia buat. Apa yang dia cakap, dia buat dulu. Bukan dia suruh orang buat, dia tak buat. Ni kadang-kadang kita dalam rumah tangga lah. Kita suruh anak kita mengaji Quran, baca Quran. Suruh cucu baca Quran. Kita ayah, mak, atuk tak baca. Dia baca WhatsApp. Dia baca telefon je. Cucu tanya, atuk tak baca Quran? Atuk baca ni, buka telefon ni. Atuk buka Quran ni. Jadi kita ni kadang-kadang nak islah tu bermula dengan diri. Maka amal tu
buat satu benda untuk memperbaiki dan memperelokkan diri. Maka kalau kita tak buat, maka dia akan menjadi fitnah. Kita ajak orang solat, kita tak solat. Kita ajak orang buat baik, kita tak buat baik. Tak boleh. Kita kena mulakan dengan diri. Perbaiki dan perelokkan diri. Kemudian bila kita sudah memperbaiki dan membentuk akhlak diri kita, maka kita perlu bentuk rumah tangga kita. Rumah tangga Islam macam mana? Di dalamnya dipenuhi dengan amalan-amalan agama. Kalau kita kata bentuk rumah tangga bermula dengan diri kita sebagai ketua keluarga. Para ayah sekalian, kita sebagai ketua keluarga, kita kena bentuk diri kita sebagai ketua keluarga. Dan sebagai ketua keluarga, kita perlu jadi contoh kepada isteri dan anak-anak. Sebab tu kalau kita ni, alhamdulillah lah, para ayah sekalian yang ada pada pagi ni adalah contoh terbaik. Sebab apa? Subuh-subuh boleh mari masjid. Ramai lagi ayah-ayah tengah tidur. Ada lagi di kalangan ayah-ayah tak bangun lagi ni. Isteri, anak-anak bangun dah sembahyang subuh, ayah tidur lagi. Tak ada seorang berani tegur. Tak ada seorang berani kejut. Sebab apa? Kalau kejut, jenis panas baran dah. Takut ada yang makan penampar, makan sepak terajang. Jadi kadang-kadang pasangan tu, isteri, anak-anak tak berani nak kejut ayah bila dia tidur. Seolah-olah kalau dia kejut ayah bangun sembahyang subuh, macam mengejutkan seekor singa yang sedang tidur. Sedang tidur dan sedang kelaparan. Jadi takut. Jadi sebab tu kita ni para jemaah sekalian, bermula dengan diri kita sebagai ketua keluarga. Kalau kita pagi ni alhamdulillah boleh bangun, datang ke rumah Allah SWT sembahyang subuh berjemaah, dapat duduk dengan kuliah lagi. Agak-agak isteri kita kat rumah dengan anak-anak dah bangun belum? Sebab tu kadang-kadang kita tu ada di kalangan kita ni mungkinlah selepas sembahyang subuh tadi kan, Assalamualaikum. Cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik tu sebabnya nak kejut pasangan yang mungkin tak bangun lagi, anak-anak tak bangun lagi, jadi nak balik cepat untuk kejut mereka. Kita husnuzan gitulah. Bukan kita cepat balik, tak ada zikir, tak ada doa, dia nak balik cepat mungkin sebab ada urusan penting. Baik. Jadi kita kata bentuk keluarga. Rumah tangga kita kena bentuk dalam suasana agama. Bagaimana kita boleh hidupkan agama dalam rumah tangga? Maka insya-Allah imej agama itu juga yang kita akan bawa keluar daripada rumah kita. Akhlak yang baik dibentuk dalam rumah. Bila kita keluar daripada rumah, ini membentuk akhlak yang sama. Tapi yang kita cukup bimbang, kita risau hari ini para jemaah sekalian, apabila kita sebagai ketua keluarga, mak dan ayah gagal membentuk akhlak anak-anak, maka akhir sekali perangai buruk anak-anak kita itu dizahirkan sewaktu mereka berada di luar. Mereka berada di sekolah dengan guru kurang ajar, dengan kawan-kawan dia buat jahat. Ini banyak berlaku. Sebab tu para jemaah sekalian, kita kena bentuk anak-anak kita. Ada baru-baru ni, minggu lepas anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin sibuk dengan PSRA kan, periksa sekolah agama ada periksa. Rumah saya kata, cikgu sekolah SRA buat Google Meet untuk mengajar anak-anak sebagai persiapan dan persediaan untuk exam PSRA. Tengah nak buat Google Meet, kadang-kadang ada di kalangan anak-anak bising. Ni online ni, belajar online, bising. Ada siap tunjuk vape lagi. Dekat rumah kan tunjuk vape. Memang kalau jenis cikgu yang tengok tu jenis guru garang, memang menyerap darah. Kalau kita kat sekolah kita jaga sungguh, kat rumah selamba je dia tunjuk vape. Vape dia yang punya. Sebab ayah dia hadiahkan. Mungkin sebab cemerlang dalam periksa kot, dapat vape. Jahanam. Jadi budaya kita hari ni kadang-kadang anak-anak tu tidak dibentuk. Dan kadang-kadang kita bila anak kita tengah online belanja, kita kena bentuk akhlak dia. Duduk seperti mana di dalam kelas. Bukannya bila duduk Google Meet tu bising. Sampai guru, ustazah nak mengajar, pening kepala. Terpaksa mute. Mana bising tu, mute kan dia. Allahu Akbar. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Sepatutnya seperti mana kita akhlak yang bagus, duduk dalam kelas, begitu juga walaupun kita berada dalam kelas online. Ini saya nak sebut ialah bagaimana kita membentuk akhlak anak-anak kita. Kita risau hari ni, kadang-kadang kita kat rumah bentuk cantik dah, tapi sebab dia berada di luar, dia terpengaruh dengan kawan-kawan pun ada juga.
Kadang-kadang kita tak pernah didik anak kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang bahasa anak-anak moden hari ni kan. Anak-anak zaman sekarang, saya pun pening kepala dengan anak-anak kadang. Bahasa-bahasa dia guna bercakap dengan adik-beradik, kita tak pernah ajar. Tapi kadang-kadang dia bercakap dengan adik-beradik tu, dia guna bahasa yang kita tak pernah ajar pun kat rumah. Tapi mungkin sebab dia dapat daripada media sosial, ataupun mungkin itulah cara dan percakapan dia di sekolah dengan kawan-kawan. Bahasa kadang bahasa kasar, kalau bergaduh keluar perkataan-perkataan yang kita sendiri tak pernah sebut, di rumah tak pernah ajar, tapi mereka gunakan. Tapi kalau kita dengar dia cakap benda ataupun bahasa tu bunyi agak kasar, kita kena tegur. Kena tegur. Kalau cantiknya tengah tegur tu ada cili kat tangan. Cili terus mulut. Kalau ayah-ayah dulu, mak-mak dulu dia garang. Rotan tu menjadi kawan rapat. Tapi ada peringkat umur dia lah. Bukanlah daripada kecil sampai besar dia kena rotan, tidak. Kadang kita rotan tu hanya sekadar untuk mendidik supaya dia tahu ada pantang larang, ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Bercakap pun ada cara dia. Kalaulah kita tak tegur dia waktu dia masih kecil, kita takut nanti bila dah dewasa susah untuk kita tegur mereka. Dan anak-anak kita ni, kalau dia pergi kat rumah ni, sebab solat kita kena ada disiplin yang cukup tinggi. Jangan kita main-main dalam soal solat. Walaupun di awal usianya, kalau kita dah ada anak kita, cucu kita yang dah sekolah tadika, prasekolah, kita kena ajak dia untuk solat. Walaupun di awal usia 4. Walaupun dalam hadis sebut umur 7 tahun. Umur 7 tahun adalah umur yang memang ideal untuk kita ajak, bawa mereka datang ke rumah Allah SWT. Kalau anak lelaki, cucu lelaki, kita boleh bawa. Kita boleh bentuk dia, didik dia. Kemudian kalau umur dia 10 tahun, kalau tak solat, maka kita boleh rotan. Ni tak umur 4 tahun kita rotan dah. Jangan rotan lagi, kita ajak dia. Ajak dia mari. Ajak dia datang. Kan? 7 tahun tak apa, ajak dia sembahyang. Mungkin wuduk tak sempurna, mungkin bilangan rakaat tak lengkap. Tak apa. Biar mereka kenal rumah Allah SWT. Ni kalau kita ni ada anak cucu laki, anak lelaki, bawa mari. Bawa dia hadir ke rumah Allah SWT, biar dia kenal tangga masjid, biar dia kenal tangga surau, biar dia kenal majlis ilmu. Kita kena bawa sebab kita nak bentuk. Kalau kita tak didik daripada awal, bila mereka dah masuk menginjak umur menengah, remaja, tak mari dah. Sebab ayah dia tak pernah ajak, ayah tak pernah bawa, atuk tak pernah ajak. Jadi biarlah kalau boleh kita nak bentuk keluarga kita ni, kita ajak. Ada anak lelaki, bawa mari ke rumah Allah SWT. Anak perempuan tak apa, tak solat berjemaah di rumah dengan mak dia. Tapi kalau ada majlis ilmu, kita boleh bawa. Supaya mereka kenal agama, supaya mereka tahu tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Maka amal ke arah bagaimana kita nak membentuk keluarga. Sebelum kita bercakap tentang soal bagaimana kita nak membina negara, bagaimana kita nak membina masyarakat. Kemudian amal berikutnya ialah kita sebut tentang membimbing masyarakat. Orang yang mampu memimpin dan membimbing, maka mereka perlu pimpin dan bimbing masyarakat ke arah kebaikan. Dekatkan masyarakat dengan agama. Berikan kefahaman kepada masyarakat dengan agama. Sebab tu hari ini kita ada majlis-majlis ilmu yang dilaksanakan di masjid, surau dan sebagainya. Ada di kalangan guru-guru agama, guru-guru takmir yang mengajar di masjid dan surau. Untuk tujuan apa? Untuk membimbing dan membentuk masyarakat supaya mempunyai kefahaman dalam agama. Dan setiap di antara kita perlu memainkan tanggungjawab untuk mengajak orang ke arah kebaikan. Boleh tak kalau kita kata, tugas nak ajak orang buat baik ni tugas ustaz je, tugas ustazah je, saya ni orang biasa je. Tak. Tugas dan tanggungjawab untuk mengajak ke arah kebaikan, menyeru kepada dakwah adalah tugas dan tanggungjawab semua kita yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau kita tengok, kalau jemaah tabligh kan, jemaah tabligh, dia kalau dia dakwah, dia nak sebut tentang membesarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengajak ke arah menghayati dan memahami kalimah tauhid, kalimah tayyibah. Kalimah yang boleh memberikan kefahaman kita bahawa hidup kita ni akhir sekali menuju akhirat. Menyebabkan kita perlu rasa insaf. Dalam hidup dunia ni, kalau kita kejar dunia, akhir sekali sampai hujung Allah Ta'ala cabut nyawa,
tinggallah habis dunia. Maka sebab itu para jemaah sekalian, amal kita ialah kita bimbing masyarakat, ajak mereka kepada kebaikan. Apapun peranan kita, apapun posisi kita, manfaatkan dan gunakan posisi kita itu untuk membimbing masyarakat ke arah perkara-perkara yang baik, menuju kepada perkara yang disuruh dan diperintahkan oleh agama. Kemudian disebut di sini ialah tentang amal, ialah kita membebaskan watan, membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan, sama ada penjajahan yang bersifat penjajahan akidah ataupun bebas daripada belenggu penjajahan. Baik, kita sebut membebaskan watan ini, bebas supaya kita bebas daripada pemikiran yang boleh merosakkan. Bebaskan kita daripada belenggu jahiliah, membebaskan kita daripada jadi hamba kepada manusia. Sebab kita semua adalah hamba kepada Allah SWT saja. Memperbetulkan pemerintah sehingga benar-benar Islam ni, maksudnya kalau kita mempunyai kekuatan untuk memberikan teguran, kita ada peranan, maka kita perlu beri teguran kepada pemimpin yang salah, pemimpin yang silap. Sebab kita semua, bukan semua benda kita buat betul, tak. Ada kadang kita salah buat. Maka perlu ada peranan yang perlu dimainkan. Kalau sekiranya ada pemimpin yang salah, yang silap, maka perlu ada satu golongan yang boleh memberikan panduan dan teguran. Sebab itulah kita kata ulama dan umara itu berpisahnya tiada. Jadi kalaulah para umara tersilap dalam memimpin, maka ulama perlu memainkan peranan. Jadi perlu ada orang yang mempunyai jiwa besar, yang mempunyai kekuatan untuk memberikan teguran. Tapi kita hari ni takut nak tegur. Tegur kan kena pindah, tegur kan hilang jawatan. Itu kadang-kadang ketakutan yang ada dalam diri kita lah, kan? Tapi kalau orang yang berani, dia tegur. Sebab itu sehingga kan hadis Nabi SAW sebut, kita kelanda kekuatan nak menegur pemerintah yang zalim. Dan mereka diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita lihat balik para jemaah sekalian, ada di kalangan para alim ulama yang dulu-dulu ni, mereka sampai peringkat kena penjara, ada yang sampai dibuang daripada negara. Ada. Kita baca kitab-kitab, hatta Imam Nawawi pun. Imam Nawawi, para jemaah sekalian biasa dengar hadis 40. Tu buku yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Kita baca kitab Riyadhus Salihin, ada kuliah ustaz-ustaz mengajar atas masjid, kan, kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis. Mengajar kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi tu ulama yang hebat. Dia pun dizalimi. Sampai kena penjara. Jadi sebab tu kita kata, ini kita kata ulama yang berani memberikan teguran. Tapi itulah, kita nak dapat ulama yang sebegitu. Allah mudah-mudahan adalah mereka yang diberikan keberanian oleh Allah SWT. Baik, mengembalikan kewujudan ummah Islamiah di peringkat antarabangsa dan menjadi pembimbing dunia dengan menyebarkan dakwah. Ini menjadi suatu harapan bagi kita semualah juga. Untuk mengembalikan kembali bahawa Islam ini pernah memerintah 2/3 dunia. Suatu ketika dahulu bermula dengan agak negara yang diasaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bumi Madinah, sehingga kerajaan Islam itu berkembang, berjaya memerintah 2/3 dunia, dan kita mengharapkan agar keadaan itu boleh kembali semula, Islam dipandang tinggi dan Islam boleh menjadi pembimbing. Cuma hari ini kita lihat negara-negara Islam hidup berpecah, tidak bersatu. Walaupun kita ada platform-platform di peringkat antarabangsa, tetapi suara negara Islam kita ni tidak kuat. Sehingga kan apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin pun, kita hanya sekadar boleh memberikan bantuan kemanusiaan je lah. Bantuan kemanusiaan. Bantuan nak beri perlindungan lain tu setakat ni tak banyak negara Islam yang mampu untuk beri. Hanya beberapa negara yang mungkin mempunyai kesedaran yang kuat dan sebagainya diberi perlindungan sehingga dia diserang semula lah. Kita tahu suatu baru-baru ni ada berlaku peristiwa di Lebanon dan sebagainya.
ada pemimpin-pemimpin negara Lebanon yang beri bantuan kepada Palestin, mereka diserang kembali. Dan sehingga ke hari ini juga, para jemaah sekalian, bumi Gaza masih diserang, dan kita dapat berita baru-baru ini bahawa salah seorang pemimpin gerakan Islam di bumi Palestin, pemimpin politik Hamas, Syahid Yahya Sinwar, juga telah dibunuh oleh pihak Zionis. Dan sebelum tu sahabat dia, Ismail Haniyeh, sewaktu menghadiri program di Tehran, juga telah dibunuh. Dan namun begitu, para jemaah sekalian, kita yakin dan percaya mereka yang nak membawa panji-panji Islam ini akan tetap ada dan akan terus bersambung. Mudah-mudahan ada lagi kita kata mereka yang akan menjadi pemimpin untuk meneruskan usaha untuk membebaskan negara Palestin daripada belenggu penjajahan Yahudi Zionis. Dan kita yang berada di Malaysia ini, jangan putus, kita teruskan berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dan kemenangan kepada umat Islam, insya-Allah. Baik. Dan kepatuhan hanya kepada Allah SWT semata-mata. Baik, perkara yang keempat, rukun yang keempat daripada rukun bai'ah ialah jihad. Jihad di sini bererti suatu kewajipan yang berterusan hingga hari kiamat. Ia juga bererti seperti yang dinyatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yanwi al-ghazwa wa mata maitatan jahiliyah." Man mata wa lam yaghzu wa lam yanwi al-ghazwa mata maitatan jahiliyah. Sesiapa yang mati dan dia tak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, yang ini jihad berjihad untuk mempertahankan agama Allah SWT, maka beliau mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi para jemaah sekalian, kita semua umat Islam mesti ada, kita kata paling tidak, niat untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau jihad ni sama ada jihad, satunya jihad perang fi sabilillah, tu satu. Yang kedua ialah jihad untuk kalau kita sekarang ni jihad menuntut ilmu lah, jihad ekonomi, itu macam-macam jihad juga. Tapi yang paling besar ialah jihad untuk mati pada jalan Allah SWT, yang disebut sebagai jihad berperang fi sabilillah. Tapi yang ni sebab kita tidak berada dalam fasa ini, tak ada lah peperangan itu. Tapi kita sebut ialah paling tidak pun bagaimana kita berjihad untuk memastikan negara kita ini sentiasa berada dalam keadaan aman. Kita kena pastikan supaya negara kita aman. Dan kalau sekiranya kita mendapat seruan untuk melaksanakan jihad fi sabilillah, maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Dulu kita ada sewaktu kewujudan pemerintahan khilafah Uthmaniyah. Biasa negara-negara umat Islam pada waktu itu mendengar arahan dan perintah daripada khalifah. Tapi zaman kita ni tak ada dah. Oleh kerana selepas runtuhnya khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924, maka sehingga ke hari ini negara umat Islam masing-masing menguruskan dari sudut ketenteraan negara masing-masing. Dan kita sendiri pun, kalau di Malaysia kita ni pun, kita tahu setakat mana kekuatan yang ada pada kita. Kita tahu setakat mana keupayaan yang kita ada pada diri kita. Namun para jemaah sekalian, dalam diri dan jiwa kita jangan sekali-kali pudar perasaan untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin tidak ada kekuatan dari sudut ilmu-ilmu persilatan, tak ada ilmu pertahanan diri, tak ada. Tapi kalau kita lihat balik bagaimana sejarah awal Nabi kita Muhammad SAW membawa Islam ini dulu, di kalangan sahabat-sahabat bukan semuanya panglima perang. Kadang-kadang sahabat bila terima arahan untuk keluar berjihad, ada tu tak ada senjata, tak ada, bawa pelepah tamah je lah. Kita bawa pelepah tamah. Kalau kita hari ni bawa apa? Bawa cangkul. Bawa, kita tak ada senjata, tak ada. Tapi nak sebutnya ialah kalau zaman Nabi dulu pun ada di kalangan sahabat, dibawalah apa yang dia ada sebagai senjata apabila menerima perintah untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang panglima-panglima tu, dia adalah senjata-senjata pedang dan sebagainya. Dan kita pun
Hari ni ada muzium cerita tentang sejarah Islam tu, tunjuk bentuk-bentuk pedang yang digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan pedang Nabi kita sendiri pun dipamerkan di dalam muzium-muzium Islam. Artifak-artifak nak sebut bahawa di kalangan sahabat ni ada yang panglima, ada yang bukan panglima. Jadi dia gunalah apa sahaja yang boleh dijadikan sebagai senjata apabila menerima perintah jihad daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kelima daripada rukun bai'ah ialah pengorbanan. Pengorbanan di sini bererti mengorbankan jiwa, harta, masa dan seluruh kehidupan demi mencapai matlamat. Matlamat ialah untuk agama. Jadi perlu ada pengorbanan. Dalam hidup kita ni juga, para jemaah sekalian, dalam hidup kita sehari-hari ni juga perlu kepada pengorbanan. Kena korbankan jiwa sampai kehilangan nyawa. Ini kita kata jihad fisabilillah. Kalau kita ada harta, berikan harta kita sumbangan kepada perkara-perkara kebaikan. Masa kita habiskan untuk perkara-perkara yang baik, untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh kehidupan kita itu sanggup kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut tentang bai'ah ni, suatu perjanjian taat setia yang kita nak buat ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu perlu ada kekuatan untuk mengorbankan apa sahaja yang kita ada demi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang sanggup korban masa, sanggup korban harta, sanggup korban jiwa dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sebab apa? Kita bersedia untuk kita kata jual, ishtara ni nak jual beli ni, maksudnya kita sanggup untuk memberikan harta yang kita miliki ataupun diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita mengharapkan ganjaran syurga yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka yang sanggup mengorbankan jiwanya, hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah bisnes yang paling besar, yang paling hebat, apabila kita sanggup korbankan diri kita, harta kita, masa kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk mencapai matlamat menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab ada sifat pengorbanan ni lah, para jemaah sekalian, kita lihat bagaimana mereka sanggup mati syahid. Nak mati syahid tu sebab apa? Kerana ada pengorbanan. Kita nak korban masa mari masjid subuh pun payah. Kita nak korban masa duduk dalam majlis ilmu pun susah. Ni kita ni. Tapi kalau korban masa di kedai kopi daripada pagi sampai tengah hari tak ada masalah. Minat test cawan je roti canai suci. Tapi cerita topik lepas satu topik. Tak cukup hari tambah hari cawan. Sebabnya member belanja. Member belanja. Duduk lama pun tak apa, kawan belanja. Lepas ada lama pun tak apa. Jadi kita kadang-kadang banyak terkorban di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Terkorban dalam rumah pun ramai. Terkorban dalam rumah ni, orang azan, dengar orang azan tu daripada rumah, tapi berat kaki nak melangkah ke masjid. Sayangnya nak tinggal rumah. Yelah ustaz, saya beli rumah 2 juta ustaz, rumah saya. Ni rumah-rumah sekarang ni setengah juta rumah sekarang. Rumah teres setengah juta. Kalau rumah apartmen tu 300,000 tak kurang. 300,000 lebih. Ni kalau sekarang ni cari rumah landed ni, Allah, tengok harga 700,000 penuh. Baru kerja gaji baru 1,500. Rumah harga 700,000. Bayar rumah nak makan apa? Allah, itulah combine loan lepas loan. Tak puas dengan buat loan bank, loan along pula. Itulah banyak kita ni kadang-kadang hutang keliling pinggang. Aduh, sakit kepala. Kan? Baru gaji masuk habis. Kejap je, minggah je kat akaun. Ni orang kerja government ni kadang-kadang gaji yang masuk tu singgah je. Dia singgah beberapa minit je. Masuk sekejap. Pium, hilang. Tak ada lah. Habis. Potong sana, potong sini. Tapi tak apalah sebab nak bayar hutang. Selesai lah. Tapi nak sebutnya ialah, kita ni kadang-kadang terkorban dalam rumah. Beli rumah mahal kan, korban dalam rumah. Sebab apa? Sayang nak tinggal rumah. Allah, sayang nak tinggalkan kerja. Sebab apa? Inilah kerja saya ni ustaz. Inilah kerja yang saya buat, saya dapat rezeki.
Siapa bagi rezeki? Allah. Jadi biar kita ni bila dengar orang azan tu Allahu Akbar, kita duduk kat rumah duduk berjabat, berhenti sekejap solat. Kan? Berhenti sekejap solat. Ni kadang-kadang kita anak-anak muda kita ni ramai yang buat Grab ni, Grab. Hantar makanan, hantar itu ni. Tak. Kita kadang-kadang dengar azan melintas je masjid seorang. Tapi sebab kerja kan, tengah kerja nak hantar barang. Sepatutnya kalau lah kita ni Allah takdir, katakan ada orang yang tunggu barang tu, tak apa, dia boleh tunggu je pun. Kadang-kadang bila kita melintas masjid ke surau orang azan, berhenti semayang dulu. Tapi takut nak berhenti, takut barang dalam kita nak hantar tu hilang. Doa lah supaya Allah Ta'ala jaga. Kita ni kan diajar doa. Kalau kita nak keluar rumah, kita nak tinggal rumah pun kita doa, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billah. Doa tu ada, tapi ikhtiar tu kena ada juga. Barang kena kunci, motor kena kunci. Ni tak, dia cukup dengan doa je lah. Ustaz, saya tinggal motor kunci, motor tak mati, tak tinggal, nak masuk semayang, nak menghadap Allah Ta'ala, doa je, Bismillahirrahmanirrahim. Confirm lah bila keluar motor tu tak ada. Dah. Habis kena buat lagi orang. Jangan macam tu. Maksudnya kita ikhtiar tu ada, tapi nak sebutnya ialah bagaimana kita boleh korbankan. Sibuk macam mana kita untuk agama Allah Ta'ala, kita ada masa, kita ada ruang. Kita korban masa bangun awal pagi untuk sujud pada Allah SWT. Ini juga pengorbanan. Kita boleh sampai ke rumah Allah pagi ni, juga pengorbanan. Kita nak keluar mencari rezeki untuk keluarga kita, juga pengorbanan. Nak mencari rezeki yang halal, pengorbanan. Jangan kita anggap kita keluar sia-sia. Tidak. Kita keluar tu kerana Allah. Dikira ibadah. Dapat pahala. Pahala dapat, duit pun dapat, rezeki pun dapat. Dan yang keenam ialah taat. Taat yang dimaksudkan di sini ialah mematuhi perintah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di masa susah dan senang, dalam perkara yang disukai atau perkara dibenci. Maknanya taat ini kita tunduk patuh sungguh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala perintah supaya kita tinggalkan, maka kita tinggalkan. Tak kiralah di mana keadaan kita sekalipun, susah ke senang, maka tanggungjawab ketaatan kepada Allah SWT kita tidak biarkan begitu sahaja. Maka sebab itu juga kita sebut tentang takwa. Setiap minggu kita diingatkan oleh khatib bila naik ke mimbar tentang takwa. Semalam kita solat Jumaat, khatib pesan pada kita supaya takwa kepada Allah. Takwa dalam erti kata taat pada perintah Allah SWT. Yang ketujuh, saya nak habiskan. Yang ketujuh ialah tetap pendirian. Membawa erti bahawa mestilah sentiasa beramal dan berjihad untuk mencapai matlamat, sekalipun matlamat masih jauh dan akan memakan masa bertahun-tahun. Tetap pendirian, sabat. Itu disebut dalam bahasa Arabnya sabat. Tetap pendirian ialah kita kekal dalam melaksanakan amal dan jihad itu, walaupun matlamat nak capai itu jauh lagi, ataupun banyak lagi halangan, ataupun terpaksa makan masa bertahun-tahun lamanya, sehinggalah dia mati dalam keadaan dia beramal dan berjihad pada jalan Allah. Kalaupun matlamat itu belum dicapai, tapi dia meninggal di pertengahan jalan waktu sedang berusaha beramal itu, maka tetap Allah SWT berikan ganjaran kepada beliau lah, kepada orang yang melakukan amal tersebut, yang tetap pendiriannya dalam beramal dan berjihad pada jalan Allah SWT. Dengan itu beliau telah memenangi salah satu dari dua kebaikan, iaitu mencapai matlamat ataupun dia syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berganjak. Dia tetap dengan pendirian dia bekerja dan beramal untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ialah tajarrud. Bermakna saudara mestilah ikhlas terhadap fikrah yang saudara dokong dengan menolak prinsip-prinsip dan individu yang lain dari fikrah saudara, kerana fikrah yang saudara dokong adalah fikrah yang paling tinggi dan paling lengkap. Maknanya kita tajarrud, ikhlas terhadap fikrah yang kita sokong tu, maksudnya ialah Islam, agama Islam. Kita teguh tetap berada pada agama, walaupun kita mungkin ada fikrah-fikrah lain, tapi kita menolak prinsip-prinsip dan fikrah-fikrah yang bercanggah dengan fikrah Islam, maka kita kena faham bahawa fikrah yang kita dokong ini
yang paling tinggi, fikrah Islam inilah yang paling tinggi, fikrah Islam ni yang paling lengkap. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik daripada celupan daripada Allah SWT. Maknanya kita melaksanakan perintah Allah SWT dan kita dokong fikrah agama, fikrah Islam, maka tidak ada fikrah lain. Walaupun kita nampak fikrah yang berbeza dengan fikrah Islam itu mungkin mempunyai ramai pengikut dan penyokongnya, tetapi kita tetap setia, tetap ikhlas bersama dengan fikrah Islam yang kita dokong ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan dan Allah Ta'ala berikan kemenangan, dan disebut dalam ayat itu, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً. Baik. Yang kesembilan, yang kedua akhir itu al-ukhuwah, persaudaraan. Rukun bai'ah yang kesembilan ialah persaudaraan. Persaudaraan di sini bermaksud bahawa saudara mempertautkan hati dan roh insaniah dengan ikatan akidah. Ikatan akidah merupakan ikatan yang paling kukuh dan berharga. Jadi persaudaraan kita, ukhuwah kita kuat kerana apa? Kerana akidah yang sama. Itu je. Kita umat Islam ni kuat sebab apa? Kita mempunyai kekuatan ikatan akidah yang sama. Itu yang menyebabkan kita bersatu padu. Kita saling kuat menguat di antara kita. Saling bantu-membantu. Saling sokong-menyokong. Saling meringankan beban kawan-kawan dan sebagainya. Kerana persaudaraan dan ukhuwah itu yang dibina kerana ikatan akidah. Itulah kita kata ikatan yang paling kukuh dan paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10 daripada rukun-rukun bai'ah itu, yang terakhir sekali ialah siqah. Siqah di sini ialah bererti kepercayaan seseorang tentera yang mendalam terhadap kemampuan dan keikhlasan qiyadah, kepimpinan dia, yang akan melahirkan kasih sayang, penghargaan, penghormatan dan ketaatan. Siqah ni ialah kita beri kepercayaan. Kalaulah dalam kepimpinan, satu-satu kepimpinan, contohlah dia bagi contoh ni dalam ketenteraan. Dalam tentera ni dia akan ada seorang panglima yang akan memberikan arahan. Dan arahan apabila dikeluarkan oleh ketua, maka semua dia punya tentera dia akan patuh dan taat. Dan segala arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh kepimpinan dia, maka dipatuhinya dengan penuh rasa kasih, dipatuhi kerana dengan penuh penghargaan, dia patuh dengan penuh penghormatan, dan dia patuh dengan penuh ketaatan. Itu yang dikatakan sebagai siqah. Itu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kepimpinannya. Dia berikan kepercayaan, dan setiap arahan yang dikeluarkan itu dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaiknya, dan segala kepatuhan dan ketaatan itu diberikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa penghargaan, dengan penuh rasa penghormatan. Jadi para jemaah sekalian, inilah 10, kita sebut 10 rukun bai'ah. Maknanya untuk sampai satu peringkat mereka nak melaksanakan bai'ah, mereka perlu faham tentang 10 rukun bai'ah ini. Barulah bai'ah yang dilaksanakan itu mencapai matlamat dari sudut apa yang dicita-citakan. Sebab itu kita kata dalam Islam ni dia ada bai'ah. Maka bai'ah itu bukan main-main. Kerana bai'ah yang dibuat itu adalah bai'ah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji taat setia yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah pastilah bai'ah yang dilakukan itu adalah tujuannya tidak bercanggah dengan perintah daripada agama, tidak bercanggah dengan apa yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bai'ah dalam perkara dosa dan maksiat, maka itu tidak wajar sama sekali. Dan kalau sekiranya bai'ah yang dibuat itu untuk merendah-rendahkan agama Allah, maka itu adalah perkara yang tidak disukai ataupun tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 rukun bai'ah itu selesai, dan insya-Allah saya rasa dalam sekali lagi kuliah subuh kita, insya-Allah kita akan habiskan buku Mazaya' ni, Intima' ilal Islam. Kerana bab yang terakhir ni cerita tentang apakah kewajipan kita sebagai saudara Muslim, dan kita semua nak faham, semua nak tahu apa tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan
agama yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini Islam, kita pegang sungguh-sungguh, kita jaga sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan kita dengan Islam dan matikan kita dengan Islam, dan kita mengharapkan agar agama kita Islam ini juga akan tersebar dan sampai kepada mereka yang belum lagi Islam, untuk mereka kenal Islam dan untuk mereka bersama dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kuat itu saya mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bang. Ada ni kan sarapan kan? إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام الشأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita pada hadis yang ke-7 dalam kitab Tauhid, dalam buku hadis Qudsi yang disusun oleh Ustaz Muhammad Yusuf Abdul Qadir, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Tajuknya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi sangkaan hambanya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah jalla wa ala yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Artinya,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Jika dia bersangka baik, maka baginya kebaikan menurut sangkaan baiknya. Jika dia bersangka buruk, maka baginya keburukan menurut sangkaan buruknya. Diriwayatkan daripada Wasilah Ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Artinya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berada di sisi keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku, maka dia boleh meyakiniku apa yang ia kehendaki. Ini satu hadis yang mungkin biasa tuan-tuan dengar, ya, tentang bagaimana kita sebagai hamba Allah kena ada satu sikap, ya, sikap yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sentiasa bersangka baik dengan Allah dalam apa jua keadaan, situasi yang berlaku pada kita, sama ada kita suka ataupun kita tak suka, baik ataupun tak baik, sentiasa kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini, Allah menjelaskan kepada para hamba bahawa mereka akan memperoleh sesuatu berdasarkan keyakinan mereka kepadanya. Keyakinan yang baik akan mengundang kebaikan, begitu juga sebaliknya. Sebab itu, dalam mendapat sangkaan dan keyakinan yang baik itu pun perlu kita minta pada Allah. Sebab Nabi SAW antara doa yang baginda doakan dalam doa, kalau tuan-tuan biasa dengar doa ni, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu di depan, lepas itu dia kata, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikan aku keyakinan, ya, keyakinan yang dengannya ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, yang akan menjadikan semua bencana dunia ini, musibah dunia yang kena pada aku ni, tuhawwinu bihi, yang akan menjadikan ia, ya, ringan, akan meringankan. Tuhawwin ni maknanya benda yang jadi senang, mudah, ringan, tak berat. Walaupun musibah tu berat, tapi kerana ada yakin, sangka baik dengan Allah, yang berat akan menjadi ringan. Musibah yang dirasakan, kalau dalam hati sampai rasa, apa salah benda ni boleh kena dekat aku, kan? Kita biasa macam tu, kita manusia biasa, tuan, bukan siapa-siapa, kan? Kadang-kadang bila berat sangat musibah tu, kita terfikir juga, ya, beratlah musibah ni. Tapi bila kita fikir bahawa tidak ada sesuatu yang terjadi itu melainkan dengan izin Allah, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah, ya, melainkan telah tertulis perkara itu kena pada kita. Sebab itu antara pesan Nabi, ya, dalam hadis yang lain, kalau kita ditimpa suatu musibah, selain daripada yang kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu,
ialah kita menyebut Masya Allah, ya, Qaddarallahu, kan, Masya Allah, Qaddarallahu ma sya'a fa'al. Qaddarallah maknanya Allah telah mentakdirkan, ya, Allah dah takdirkan benda ni jadi. Ma sya'a fa'al, apa yang dia nak maka dia akan lakukan. Apa yang Allah buat, apa yang dia nak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Tak mesti yang kita nak itu Allah buat. Sebab Allah tak tertakluk, tak terkait dengan apa kehendak kita. Sebab itu kena sangka baik. Ya. Kerana terlalu banyak hikmah yang kadang-kadang kita tak perasan masa itu. Bila dah terjadi, bila dah berlaku ataupun dah berlalu perkara itu, dan ada kebaikan daripada musibah itu, baru kita terfikir, oh ini rupanya benda baik yang Allah hendak sebalik musibah yang kena pada aku. Nampak? Sebab kita tak tahu, kita ni dalam keadaan, ya, jahil tentang apa yang akan berlaku. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud aku di sisi keyakinan hamba-Ku terhadapku ialah Allah Subhanahu wa taala berkuasa melaksanakan apa yang diyakini oleh manusia bahawa dia akan melakukannya. Kita yakin Allah akan bantu kita. Kita yakin Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. InsyaAllah Allah bantu. Tapi kalau terjadi sebaliknya, pasti ada hikmah. Itu dia. Hadis ini mengajak umat Islam supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala urusan. Maka Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak, kurniaan, kelebihan dan pelbagai pemberian. Berbeza dengan sangkaan yang buruk terhadapnya, dia akan mendapat apa yang dia sangkakan. Ya. Sebab itu kena sentiasa sangka baik dengan Allah. Ya, lihatlah sesuatu takdir itu sebagai seorang hamba. Jangan tengok sebagai seorang tuan. Bila kata hamba ni, dia tak boleh buat apa, dia terima aja apa yang tuan dia nak bagi. Dia tak boleh petikai, dia tak boleh persoal, ya, sebab semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita dah berusaha, kita dah buat sebaik yang mungkin, yang kita rasa benda tu, ya, sesuai, yang kita rasa benda tu baik, kita buat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Hadis ni berlega-lega dalam kepala saya semalam. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka maknanya buatlah sehabis baik, buatlah bersungguh-sungguh, ala ma yanfa'uka, asalkan perkara itu memberi manfaat. Ya, yang kita fikir dengan akal kita yang waras, perkara itu memberi manfaat, buatlah. Buatlah sehabis baik yang mungkin. Ya. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan rasa lemah. Jangan lemah semangat. Orang Islam dia tak ada istilah lemah semangat. Tak ada istilah down. Awak down ke katanya kan? Orang tanya kan, awak down ke? Kau tak down kata dia. Dan Islam tak ada down. Mungkin sekejap kita down, kita rasa terpukul dengan apa yang berlaku, tapi kita nak bangun semula.
Baru berlaku ni tuan-tuan. Ada kawan saya lah. Ni tak ada Facebook kan? Tak ada kan? Tak apa. Takut dia dengar. Ceritanya kawan saya ni bininya lari tuan. Isterinya lari, bukan berlari-lari. Berlari lain. Ni lari dari rumah. Minah lari, buat kejar. Jadi saya kata apa halnya? Cerita elok-elok je cakap. Dia kata dia ni panah baran. Dia mengakulah, dia kata saya ni ada kekurangan sikit ustaz. Saya ni panas sikit lah, dia kata. Jadi isteri dia pantang si tuan ni, Haji ni, dia tak suka benda membazir. Prinsip dia tak suka benda membazir. Jadi dia kata satu hari tu dia tengok isterinya buka kipas, 3 kipas. Padahal duduk seorang, sampai 3 kipas buka. Dia tak tahulah 3 biji kipas ke, power tu 3 ke, saya pun tak tanyalah. Dia kata 3. Jadi dia tak sukalah sebab membazir, kata dia. Tutupnya 2, tinggal 1. Dia pun naik atas. Naik atas rumah, dia nak tingkat atas rumah. Dia turun, isteri dia buka 5. Nampak tak? Kan? Buka 5. Tadi tutup, ni buka 5. Jadi dia sudah itu minyak sudah naik kepala. Dia punya temperature naik. Dia pun apa lagi? Bising. Dia ingat isteri dia nak tunduklah. Tiba-tiba isteri dia pula lagi kuat daripada dia. Lawan. Dia agak terkejut, tak pernah agak isteri ni melawan. Tiba-tiba melawan. Dia pun terdiam. Dia orang lelaki macam tu je. Kan? Bila dia kena sekali, dia diam. Bila tengah diam tu, dia kata, ustaz, dia punya mengamuk, ustaz. Dia tarik janggut saya, ustaz. Ini pergi haji tak guna. Ni pakai jubah tak berguna, macam ni punya perangai. So, isteri dia cakap, memang ngamuk habis lah. Apa habis ngamuk tu, ambilkan baju, dia belah. Tapi tahu tempat ke mana, sebab dia ada satu rumah lagi di tempat lain lah. Pindah agak jauh juga daripada KL. Jadi anak dah besar-besar tu kan, nak cucu dah. Dah bercucu. Jadi cuba pujuk lah. Tak nak. Memang merajuk betul lah. Orang kata membawa diri lah. Orang lelaki tuan, macam mana hero pun, kena bini tak ada 3-4 hari, kacau tuan. Siapa nak gosok baju, siapa nak masak nasi. Nampak? Huru-hara dia. Pujuk-pujuk tak mau, pujuk-pujuk tak mau, pujuk-pujuk tak mau. Betul adalah benda lain yang berlaku, yang dia rasa macam benda ni ada unsur-unsur gangguan, sihir dan sebagainya. Itu yang dia telefon saya tu. Lepas tu dia macam ni tuan. Prinsip saya, kalau bab hal rumah tangga ni, janganlah dengar sebelah pihak. Mesti ada another side of story, kata orang kampung. Janganlah percaya sebelah pihak tuan. Jadi saya pun dengar macam tu je lah. Saya dengar orang kata apa, layan dia lah kan, dia tengah ni kan, dia pun cerita isteri dia gini, macam ni, suka macam ni. Saya diam aja. Saya kata oh ya ke, macam tu je lah. Habis dia cerita tu, Haji nak minta tolong saya apa, dia kata. Yang penting yang itu. Di situ tu letak dia. Nak minta tolong saya apa? Ustaz tolong gini. Okey, tak apa Haji. Saya pun beritahu lah nak buat apa kan. Jadi
Saya kata buat ni. Okey, dia pun setuju. Okey, buat. Ya. Tapi cerita dia tu memang macam isteri dia dah tak nak. Macam dah kata patah arang, berpatah arang lah. Sebab anak dia pergi pujuk pun tak nak. Anak-anak ni dah besar-besar kan. Abang ipar dia pergi pun dia halau balik. Dia halau je balik orang tu. Jangan masuk campur, dia kata. Ini urusan saya. Balik. Abang ipar dia balik, hantar balik. Kau main-main ni. Don't play-play ya. Perempuan kalau mengamuk kau, kan. Tapi saya adalah saya punya tafsiran saya, tapi saya tak beritahu lah, saya diam aja. Saya kata buat macam ni. Lepas tu dia berhubung dengan WhatsApp lah, cerita gini. Lepas tu hari apa tak ingat lah. Dia buat 2 hari. Saya suruh dia buat lah. Saya pun buat, dia pun buat. Hari ketiga bini telefon, abang ambil saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu saya khutbah dekat bawah sikit. Bukan khutbah lah, saya bagi ayat Quran. Pesan dekat dia. Kita ni, ini maksudnya kalau tuan-tuan faham, dia dah bercucu, maknanya dia lebih tua daripada saya. Kan? Jadi saya kena nasihat juga, walaupun dia lebih tua daripada saya kena nasihat sebagai ustaz. Saya kata, kena ikut apa yang Allah suruh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kena buat benda 3 ni. Bila kita dengan isteri, dengan anak-anak, ketiga-tiga ni adalah maksudnya, pertama kita kena lupakan benda yang tak baik. Jangan ungkit-ungkit. Aku kahwin kau dulu, kau siapa? Dah mula. Jangan. Pantang. Wa tasfahu, maafkan. Yang dia buat salah tu maafkan. Yang dulu jangan ungkit. Wa taghfiru. Lebih kuranglah maafkan, jangan ungkit. Jangan sebut benda-benda yang benda-benda yang menyebabkan kita boleh bergaduh. Kalau buat ni, insya-Allah selamat. Sebab kita sedang bermuamalah dengan siapa, tuan-tuan? Dengan musuh ke? Dengan isteri kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Yang kalau kita tak buat benda ni, akan jadi musuh. Dia akan bermusuh. Jadi untuk elakkan menjadi musuh dan kekal menjadi pasangan hidup kita, orang yang kita berkongsi segala-galanya, kena buat. Okey lah tu, senyap lah tu. Dah okey lah tu. Jangan dapat anak seorang lagi dah lah. Tapi rasa-rasa tak dah. Kan? Tuan kan? Dapat lagi seorang lagi dah lah kan? Ya betul. Tak boleh kan tuan? Dia panah baran ni tak elok sebenarnya. Marah tu okey. Marah sikit-sikit okey. Jangan sikit-sikit marah. Allah. Kan? Marah sikit-sikit okey. Tapi saya ada sebab ustaz. Sebab apa saya marah? Memanglah ada sebab. Orang tak sebab marah tu orang gila. tak ada sebab marah je tu. Bukan betul tu, tak betul. Betul lah kita ada sebab. Kan? Tapi untuk menyatakan yang perkara tu perkara tak betul dia buat, bukan dengan marah. Tak semesti dengan kemarahan. Kan? Adalah cara. Takkan saya pula nak ajar dia pula. Macam-macam tuan. Tapi alhamdulillah Allah Taala mungkin disangka baik dengan Allah bagi selesaikan masalah dia. Kita pun doa sama-sama, alhamdulillah. Balik dia balik. Kan? Balik-balik dah tu gak. Kalau gaduh lagi sekali, saya tak nak tolong dah. Pandai kau lah. Jadi siapa bini lagi, jumpa saya. Tak ada gurau tu. Ramai pula yang jumpa sekarang. Dia banyak rumah. Cuba tak ada rumah. Balik rumah mak lah kan. Rumah mak lah, rumah kampung.
Yang ke-8, anak Adam mendustakan dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu la yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kuf'an ahad wa fi riwayatin lahu an ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu li walad fa subhani an attakhidha sahibatan aw walada. Ini bab akidah tuan ya. Artinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah mendustakan aku sedangkan ia bukanlah seperti apa yang dikatakan, dan dia juga telah mencelaku sedangkan ia bukanlah seperti apa yang dikatakan. Ni bahaya. Allah menganggap ya perbuatan atau perkataan anak Adam ini, bila dia cakap macam ni, Allah anggap dia satu penghinaan dan pendustaan, celaan dan pendustaan. Adapun pendustaannya terhadapku ialah katanya, dia sama sekali tidak akan menciptakanku semula seperti mana dia mula-mula menciptakan aku. Padahal tidaklah awal penciptaan itu lebih mudah ke atasku berbanding menciptanya semula. Ini apa? Orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Dia tak percaya Allah berkuasa untuk menciptakan dia semula. Sebab dia dah mati, jadi tanah, tulang apa semua, tak boleh hidup balik. Ni panggil inkarul ba'ts, orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi bila dia buat macam ni, ini adalah suatu pendustaan, mana dia berdusta. Sedangkan Allah Maha berkuasa. Allah kata, ya, tak susah bagi Allah nak buat balik. Macam mana tak susahnya Allah menciptakan kita daripada tak ada menjadi ada. Ya, tak susah bagi Allah untuk mengulangi penciptaan itu semula. Walaupun pada akal kita tidak logik. Mana boleh orang mati hidup balik? Jangan. Boleh, sampai masanya Allah Ta'ala akan balikkan balik. Ya, yang saya sebut dulu kan, dalam tulang kita ni ada satu tulang tongking, tulang hujung, sulbi yang hujung sekali, nama dia ajbuz zanab. Mengaji kitab akidah ada bab ini, ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tidak hancur, semua tulang manusia akan hancur melainkan ini sahaja. Dia panggil ajbuz zanab. Mati kena bom ke, mati atas udara ke, mati kat mana-mana ke, yang ni tetap ada. Dan dalam hadis menyatakan bahawa daripada ajbuz zanab inilah manusia akan hidup balik. Macam mana? Tunggulah nanti. Mana nak tahu. Macam benih, kita tanam benih, keluar pokok, kan, keluar tunas. Ajbuz zanab mesti keluar manusia. Bila hari kiamat nanti? Bila sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, meniup sangkakala yang kedua, Allah hidupkan balik. Daripada apa? Daripada ajbuz zanab ini. Adapun celaannya, kata Allah, terhadapku ialah katanya Allah mempunyai anak, sedangkan akulah Tuhan yang esa lagi tempat tumpuan hajat segala sesuatu. Yang kata Allah ada anak, besar dia punya, ya, maknanya implikasinya, maksudnya Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala anggap manusia yang cakap macam tu manusia yang mencela Allah. Allah ada anak, kan? Tuhan anak, Tuhan bapa, Ruhul Qudus. Ni mengarut semua. Sedangkan akulah Tuhan yang esa lagi tempat tumpuan hajat segala sesuatu. Allahus Samad. Allah kata wa annal ahadus samad.
Aku yang tunggal yang menjadi Tuhan, ya, tempat manusia meminta hajatnya. So dia kata, aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kita baca dalam surah Ikhlas kan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Dalam hadis ni disebut lam alid wa lam ulad. Aku tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala jelaskan dalam hadis ni juga. Ya. Maknanya untuk menolak akidah yang sesat, tauhid yang sesat, yang terpesong, ya, antaranya dengan memahami suratul Ikhlas. Sebab itu kalau kita tak reti nak cerita pada orang bukan Islam, kalau dia tanya, siapa you punya Tuhan? You sembahyang sembah apa? Bagi suratul Ikhlas dekat dia, suruh dia fahamkan. Inilah Tuhan aku. Paling senang. Ya. Jangan cerita kat dia benda susah-susah, nanti kita pun tak faham. Bukan dia tak faham, kita pun tak faham. Ya. Cerita yang senang-senang. Baca suratul Ikhlas. Sebab tu namanya Al-Ikhlas. Walaupun dalam surah Al-Ikhlas tu tak ada perkataan ikhlas. Mana ada perkataan ikhlas? Tak ada. Tapi namanya suratul Ikhlas. Kenapa? Fungsinya untuk mengikhlas. Ikhlas mana apa? Menyucikan, menghilangkan. Ya. Maknanya benda yang sesat, benda yang tak betul dihilangkan. Tak betul tu. Kesesatan itu. Ya. Maka yang betul saja yang kekal. Yang betul saja yang kekal, yang tak betul dibuang. Itu dia. Ya. So dia kata, dalam riwayat lain di sisi Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada pun celaannya terhadapku ialah katanya bahawa aku mempunyai anak. Maha suci zatku untuk mempunyai isteri ataupun anak. Mattakhadha sahibatan wala walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surah Al-Furqan Allah sebut Allah tidak ada sebarang isteri dan anak, dan tidak ada baginya sebarang sekutu. Ya. Tidak ada sebarang sekutu bagi Allah. Dan Allah lah mencipta segala sesuatu dan menetapkan takdir bagi yang diciptanya. Kita semua dah ada takdir kita masing-masing, tuan. Ya, tinggal lagi dah jadi, dah terlaksana ataupun belum. Ya, ada orang dah terlaksana. Ikut umur kita lah. Sekarang umur kita berapa? Saya 49. Jadi daripada saya kecil, daripada saya lahir tahun 75 sampai sekarang, segalanya telah menjadi qada dan qadar. Qada yang melaksanakan terhadap takdir saya. Dah jadi dah. Yang ke depan tak tahu. Kan? Kalau ikut jadual tahulah, adalah jadualnya kan, tapi belum tentu jadi. Yang tak ada jadual lagilah tak tahu. Doakan saya tuan-tuan, insya-Allah 27 hari bulan 11 ni saya ada viva untuk PhD saya. Doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan kepada saya, luluslah saya insya-Allah. Doa. Amin. Dah tua-tua baru nak buat PhD, itulah gayanya. Tuan orang buat PhD umur 20 lebih baru best kan. Ini dah 49 pun nak buat PhD. Saja je lah. Nampak sangat macam tak nak buat tak Tapi kena buat juga. Buat je lah. Baik, pengajarannya, hadis ini menyebutkan dua kategori manusia
berserta i'tiqad mereka yang kufur disebabkan kejahilan dan sikap melampaui batas. Ini dia. Golongan yang mendustakan Allah dengan mengatakan bahawa Allah tidak akan membangkitkan manusia selepas mereka dimatikan. Tak percaya pada hari kebangkitan. Berat ni, berat. Agak-agak ada tak orang manusia macam ni? Etis memanglah. Etis Tuhan pun dia tak percaya. Tak kata hari kiamat. Kan? Agama pun dia tak percaya. Perkara ini mustahil kerana menisbahkan sifat lemah dan cuai kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita menafikan sifat apa? Sifat kudrah. Menafikan sifat kudrah Allah. Ya. Menafikan sifat iradah Allah. Habislah. Yang keempat, golongan yang mencela Allah pula dengan mengatakan Allah mempunyai isteri dan anak. Perkara ini juga mustahil kerana menisbahkan sifat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru, makna makhluk. Mana boleh Allah sama dengan makhluk? Yang ada anak, yang ada bini ni makhluk. Allah tak perlu kepada isteri, tak perlu kepada anak. Kita kata Allah ada anak. Kan? Berat tu. Urusan menciptakan makhluk dan menciptakannya semula selepas dibinasakan termasuk daripada perkara yang mudah di sisi Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Dialah Allah yang memulakan penciptaan dan dialah yang mengulanginya semula, dan mengulangi semula itu ahwan, lebih mudah bagi Allah. Cuma kena faham, bukan maksud yang kali pertama tu susah, tidak. Dia mudah dan lagi mudah, bukan susah mudah. Yang kena faham tu. Nanti orang kata, oh kalau macam tu masa first time tu susah lah. Bukan. Dia mudah dan lagi mudah. Haunun wa ahwan dalam bahasa Arab. Haun maknanya mudah, ahwan lagi mudah. Bukan susah jadi mudah, tak. Sebab tak ada yang susah bagi Allah. Tak susah. Tak susah Allah Ta'ala nak letupkan Israel tu. Cuma belum sampai masanya lagi. Kita pun kadang memikirkan bila nak sudah ni. Kan? Bila nak sudah? Bila sampai masa sudahlah nanti. Dalam menanti masa nak sudah tu, Allah ambil para syuhada. Allah masukkan orang-orang yang Allah kasih dalam kalangan syuhada yang akan dimasukkan dalam syurga. Itu je. Kan? Dan bukan bermaksud kena berhenti berjuang. Orang Palestin setiap hari berjuang, tuan. Ibu-ibu di Palestin bukan lagi menangisi kesyahidan anak-anaknya, tetapi menangisi sebab tak ada anak lagi untuk disyahidkan. Tu beza dengan kita. Tak sama. Tengok macam mana dia mengungkapkan salam perpisahan pada anak-anak dia, suami dia yang syahid. Tak lemah langsung semangatnya. Tengok macam mana di Gaza contohnya. Allahu Akbar. Satu-satunya negara penjenayah yang dibiarkan melakukan jenayah, Israel. Tak ada satu negara pun yang boleh usik dia, tuan. Iran yang berani usik. Itu pun dilawannya. Ini tak tahu lagi wallahu alam ke depan ni macam mana. Silap-silap berlaku perang dunia ketiga pula. Tak mustahil, tuan. Kalau macam ni punya ketegangan berlaku, dia menjangkit-jangkit nanti. Dia akan menjangkit. Korea Utara, Korea Selatan,
China, Taiwan, Malaysia, wallahu alam. Jangan kita duk syok sendiri. Benda boleh jadi dengan izin Allah juga. Jadi kita tak naklah jadi macam tu. Kita jagalah negara ni. Doalah banyak-banyak. Jangan cari pasal. Kan? Itu je. Tapi nak jadi juga. Jadi. Itu kehendak Allah. Tiada sebarang kesukaran bagi Allah untuk melakukan apa sahaja menurut kehendaknya. Kehendak Allah ni bukan kehendak kita. Kehendak Allah. Konsep mentauhidkan Allah dapat diteliti daripada kandungan suratul Ikhlas. Sebut tadi. Isi kandungan surah Al-Ikhlas. Yang seterusnya, menisbahkan Allah dengan sifat makhluk boleh merosakkan akidah seseorang, bahkan menjatuhkan ke lembah kekufuran. Ini yang kena ambil, kena hati-hati. Sebab itu kita kena belajar akidah, ngaji. Apa kitab kecil, kitab besar, asalkan belajar akidah. Nak belajar sifat 20, sifat 40, sifat 50, silakan, tak ada masalah. Jangan tak belajar je. Baik. Hadis yang seterusnya, kita ambil lagi satu. Yang ke-9, anak Adam mencela masa. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibu al-laila wan-nahar. Wa fi riwayatin li Muslim, qala Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybata ad-dahr fala yaqulanna ahadukum ya khaybata ad-dahr fa inni ana ad-dahr uqallibu laylahu wa naharahu فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية لابن حبان قال سفيان بن عيينة وهو أحد رواته كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. قال الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا الآية. ثم ذكر ابن حبان الحديث بلفظه عن أبي هريرة. Artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Mana menyakiti ni? Kalau kita bahasa kita ni, buat kecil hati. Allah Ta'ala kecil hati. Terasa dengan kata-kata manusia. Di mana dia kata dia memaki atau menyumpah tentang masa. Sedangkan akulah masa, kata Allah. Segala urusan di tanganku. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Dalam riwayat Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia berkata, alangkah celakanya masa. Maka janganlah salah seorang dalam kalangan kalian mengatakan alangkah celakanya masa. Sesungguhnya akulah masa, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Apabila aku kehendaki, aku akan mematikan kedua-duanya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, pula Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi berkata, orang-orang jahiliyah selalu mengatakan, ini adat orang zaman jahiliyah, sesungguhnya waktu malam dan sianglah yang memusnahkan kita. Ia membinasakan, mematikan dan menghidupkan kita. Lalu Allah berfirman, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan berkata, tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan kita di dunia. Ayat 24 suratul Jasiyah. Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan hadis dengan lafaz beliau daripada Abu Hurairah. Ini menafikan dan menolak suatu perangai Arab jahiliyah. Sebab apa? Orang Arab jahiliyah ni, dia kata di sini, suka menisbahkan masa kepada sesuatu peristiwa yang tidak baik dan tidak disukai mereka. Ini yang kadang-kadang saya bimbang ni, tuan. Apa saya bimbang? Bila berlaku benda tak baik, kita kaitkan dengan masa.
Termasuklah dengan tarikh. Kau beranak bulan berapa? Bulan 5. Patutlah. Contoh ya. Ya. Beranak bulan 5 patut begau aja kata jangan. Tahun berapa? Ini benda-benda macam ni yang berkait dengan hadis ni. Masa ni, semua masa ni siapa yang buat? Cipta, Allah Ta'ala cipta. Ya. Seolah-olah kita menyalahkan Allah mencipta atau melahirkan seseorang, mentakdirkan seseorang itu lahir pada masa yang dinisbahkan kepada perkara yang buruk. Bila kita cakap macam ni, orang kata, alah ustaz bukan tahu apa. Ini kajian. Macam mana pun kita mengkaji, macam mana pun kita menemukan sesuatu hasil kajian, asas akidah tu tak pernah lari. Jangan kita menolak sesuatu yang Allah dah beritahu pada kita, jangan buat macam ni. Ni dalam hadis ni beritahu. Jangan mencerca masa. Bila kita kata budak tu nakal sebab dia lahir bulan 12, contoh aja, tapi ni berlaku. Ada pakar motivasi yang perangai macam ni. Minta maaf saya sebutkan. Carilah sendiri siapa orangnya. Tuan-tuan suka dengar dia cakap kan? Sukalah. Kan? Jangan. Kau profesor ke, kau doktor ke, kau PhD kau 5-6 ke, benda yang tak kena dengan akidah, jangan buat. Siapa pun kita. Hebat mana pun kita. Sebab benda ni Tuhan dah sebut. Bila kita mengaitkan tadi, budak yang katanya lahir dalam ni, sifatnya macam ni. Come on lah, janganlah macam tu. Kan? So maknanya tak ada kaitan langsung dengan masa. Yang menyebabkan kita tak boleh nak mencerca masa. Pastilah tak boleh maksudnya tak perlu kaitkan dengan masa, dengan tarikh, dengan bulan, dengan tahun dan sebagainya. Allah kata aku yang buat ni semua. Ya? Menisbahkan masa kepada sesuatu yang peristiwa yang tidak baik dan tidak disukai mereka. Perbuatan ini tidak diridai Allah kerana menisbahkan sesuatu yang berlaku kepada selain Allah. Bukan masa tu menyebabkan benda tu jadi macam tu. Memang Allah tak ada macam tu. Ni benda ni serius kan. Ya. Kadang-kadang kita terlalu yakin dengan ilmu kita terlupa siapa yang lebih berilmu, siapa yang lebih mengetahui. Sampai kita nak campur tangan urusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak usah buatlah tuan. Tak usah buatlah. Jangan percayalah orang cakap macam tu. Maksud menyakiti Allah dengan ucapan tertentu tidak melibatkan perasaan dan fizikal, tetapi ucapan itu tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat akulah masa. Maksud perkataan akulah masa tu bukan Allah tu masa. Maknanya ya, masa merupakan ya, maksudnya dia kata di sini tidak menunjukkan bahawa masa merupakan salah satu nama Allah, tetapi ada 3 maksud. Allah ialah pentadbir segala urusan yang berlaku pada sesuatu masa. 1. Yang kedua, Allah lah pemilik dan pencipta masa. 3. Allah lah yang membolak-balikkan masa. Itu hak dia. Kan Allah kata, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari bukan 6 hari macam kita fikir 6 hari 6 kali 24 jam. Sebab hari, masa Allah cipta langit dan bumi, hari pun tak ada lagi. Bila hari ada, hari yang kita alami hari ini hanya ada bila ada matahari dan apa? Dan bumi. Kan kita ni duduk dalam sistem solar system. Hari ni bila apa? Bila ada matahari namanya siang. Bila matahari tak ada namanya malam. Siang malam ni bila ada bumi, bila ada matahari. Sedangkan orang kata Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari pun tak ada lagi. So ulama kata hari yang dikatakan dalam Quran itu bukan hari yang kita hari 24 jam. Tetapi 6 fasa masa. Panjang mana, pendek mana, kita tak tahu.
Lepas tu ada orang cakap, Allah Ta'ala buat langit dan bumi sampai ambil masa 6 hari, tidakkah ini menunjukkan Allah Ta'ala lemah? Nampak? Jangan. Kena ambil masa 6 hari. Sehari tak boleh. Kan kita belajar, kan kita tahu dalam Quran sebut, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Betul ni kata kun fayakun. Ini kata 6 hari. Mana satu betul? Dia mula, dia kadang-kadang bila orang mengaji dia tak berguru, betul lah. Mengaji tak ada guru, dia mula dah serabut kepala otak dia. Sebab tak dipandu oleh guru. Tak boleh. Kun fayakun bukan bermaksud jadi masa tu juga. Jadilah masa tu. Bukan. Bacalah tafsir dia. Sebab tu Quran ni tak boleh kita baca terjemahan sahaja. Kena tengok tafsirnya. Apa maksud kun fayakun? Maksud kun fayakun bukan semestinya maka jadilah sekelip mata, tak. Allah mampu nak buat sekelip mata, boleh. Tapi maksud kun fayakun tu bukan itu. Maksud kun fayakun tu bila Allah kata jadi, tak ada siapa boleh halang benda tu daripada terjadi. Itu dia. Jadilah ia, tak siapa boleh halang. Bila nak jadi? Sejam lagi, sekelip mata, 6 hari, 7 hari, itu hak Allah. Allah nak cipta bumi 60 hari, itu dia punya pasal. Allah tak boleh dipertikaikan dan dipersoalkan, dipersoalkan perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertikaikan apa yang dilakukan. Bahkan manusialah yang perlu dipertikaikan, dipersoalkan. Dan akhir sekali, para ulama muhaqqiqin mengatakan bahawa sesiapa yang menisbahkan sesuatu kejadian kepada masa secara hakiki dengan meyakini bahawa masalah yang menentukannya, maka dia menjadi kafir. Macam boleh main-main ke? Tanya tarikh lahir, tanya lahir bulan berapa, boleh main-main ke? Namun jika dia menyebut ucapan ini tanpa berpegang kepada i'tiqad tersebut, maka tidak jatuh kafir, tetapi ucapan ini dimakruhkan kerana menyerupai perkataan orang kafir secara mutlak. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru serupa dengan orang sesuatu kaum, maka dia adalah sebahagian daripada kaum itu. Maka hati-hati, jangan. Kalau ada lagi yang percaya dia, bagi hadis ni bagi kat dia, biar dia baca. Jangan terlampau sangat kita berpegang kepada ilmu yang dasarnya tidak berdasarkan Quran dan hadis. Benda yang hanya kajian, sangkaan, tekaan mereka semata-mata. Tak kira lah dia buat kajian macam mana canggih pun kajian ni. Dia kutip data 1 juta orang punya data. Lepas tu dia analisis data tu, keluar macam ni. Kan? Bukan dia seorang yang buat kajian tu, ramai lagi orang buat kajian. Jadi tidak ada yang mutlak sifatnya, melainkan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan, cukuplah setakat itu. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله.